Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, hari ini kita akan membincangkan jawapan bagi soalan di dalam buku teks muka surat 51 dan 52 yang cikgu suruh jawab sebelum ni. Okay, cikgu harap kamu dah bersedia dengan pen merah untuk menanda ya. Okey, kita teruskan dengan soalan yang pertama. Awak boleh rujuk buku teks ataupun jawapan yang kamu dah buat lah. Okey. Soalan nombor 1. Rajah di bawah menunjukkan organ-organ yang terlibat semasa proses pernafasan dalam badan manusia. Okey, kita ada kat situ P, Q dan juga R. Okey, soalan 1 A, P, Q dan R. Okey, dia suruh namakan. Okey, P tu apa? P tu ialah hidung lah. Ni senang je. Okey. Q ialah saluran ya. Itu kita panggil trakea. Okey, R. R tu apa? R tu ialah peparu. Okey, kalau betul tandakan right. Okey. Soalan seterusnya B. Susun organ di atas mengikut laluan penghembusan nafas yang betul. Okey, awak garis penghembusan nafas. Okey, bila baca soalan ada poin-poin penting tu awak gariskan supaya awak tidak bertukar. Okey, yang ni dia nak laluan penghembusan nafas. Hembus nafas. Okey, jadi untuk hembus nafas, kita mulakan dengan yang mana? Okey, untuk hembus nafas mestilah bermula dengan peparu. Okey, R. Okey. Daripada peparu pergi ke mana? Pergi ke Q, iaitu trakea. Dan daripada trakea pergi ke hidung, iaitu P. Okey, boleh? Okey, tu tak ada masalah lah. Okey, laluan hembus nafas. Okey, kalau P, Q, R apa? Ini adalah kita menyedut nafas. Ini kita nak menghembus nafas. Okey, seterusnya C. Apakah akan berlaku jika seseorang kerap terdedah pada udara yang tercemar? Soalan C. Apa akan berlaku? Okey, kalau kita selalu terdedah pada udara yang tercemar. Okey, organ mana yang bermasalah? Udara yang tercemar kita sedut masuk dalam badan kita. Okey, jadi organ yang akan mendapat masalah ialah organ R. R ni apa? R ni ialah peparu. Jadi organ R iaitu peparu akan mendapat apa? Kalau selalu terdedah dengan udara tercemar, okey, akan mendapat penyakit lah. Boleh? Okey. Seterusnya kita tengok soalan seterusnya, soalan D. Tandakan betul bagi pernyataan yang betul. Yang ni dia nak yang betul. Jadi yang mana? Cuba tengok yang mula-mula. Udara yang disedut masuk mengandungi lebih karbon dioksida berbanding dengan udara yang dihembus keluar. Betul tak? Salah. Udara yang disedut masuk mengandungi lebih apa? Sepatutnya lebih oksigen. Okey, kita tengok yang kedua. Udara yang dihembus keluar mengandungi kurang oksigen berbanding dengan udara yang disedut masuk. Inilah yang betul. Okey, jawapan yang kedua. Jadi awak tanda right. Tanda right bagi petak yang kedua tu. Tanda right dalam tu. Okey. Cikgu tak tulis lah. Okey, kita teruskan dengan soalan yang kedua.
Carta palang di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan tentang kesan jenis aktiviti terhadap kadar pernafasan manusia. Okey, kita tengok carta palang. Itu carta palang ya. Siapa yang tak kenal lagi carta palang? Itu adalah bentuk carta palang. Okey, kita tengok bilangan pergerakan dada menurun dan menaik dalam seminit. Itu apa dia tu? Itu ialah maksud bagi kadar pernafasan. Okey, jenis aktiviti pula. Jenis aktiviti, kita ada aktiviti apa kat situ? Okey, kita ada aktiviti membaca, kita ada aktiviti berjalan dan kita ada aktiviti berlari. So, cikgu nak tanya awak, aktiviti mana yang menyebabkan bilangan pergerakan dada menurun dan menaik dalam seminit paling tinggi? Okey, yang mana? Dah semestinya ialah berlari. Bila kita berlari, bilangan pergerakan dada menurun dan menaik dalam seminit akan bertambah berbanding dengan berjalan dan juga membaca. Okey, soalan A. Okey, soalan 2A. Dia kata, tuliskan satu pemerhatian berdasarkan maklumat dari carta palang di atas. Okey, ingat ya, pemerhatian ni senang je. Awak tulis apa yang awak nampak. Okey, yang awak nampak kat sini. Okey, awak ambil bilangan, awak salin bilangan pergerakan dada. Okey, bilangan pergerakan dada menurun dan menaik dalam seminit. Okey, awak nak ambil yang mana? Okey, awak ambil yang paling tinggi. Bagi aktiviti apa? Aktiviti berlari. Okey, bagi aktiviti berlari. Macam mana dengan berlari? Paling banyak. Dia adalah paling banyak ataupun paling tinggi. Paling banyak. Dan awak buat perbandingan dengan aktiviti yang lain. Jadi aktiviti berlari paling banyak berbanding aktiviti apa tadi? Berjalan dan membaca. Berjalan dan membaca. Ini jawapan bagi pemerhatian. Pemerhatian ialah apa yang awak nampak. Awak nampak, oh, berlari paling tinggi. Paling banyak bilangan pergerakan dada. Berbanding apa? Berbanding aktiviti berjalan dan juga membaca. Okey, boleh tak? Boleh faham? Pemerhatian. Okey, kita teruskan dengan soalan B. Soalan B dia nak apa? Soalan B dia kata, berikan satu inference berdasarkan pemerhatian kamu ni. Berdasarkan pemerhatian yang awak buat ni. Okay, apa inference? Inference tu apa? Ingat lagi tak inference? Okay, inference ini ialah menyatakan sebab. Kenapa awak kata aktiviti berlari paling banyak berbanding aktiviti berjalan dan membaca? Berikan sebab. Inference tu ialah menyatakan sebab. Okay, jadi kenapa awak pilih aktiviti berlari paling banyak? Okay, kenapa? Kerana aktiviti berlari memerlukan apa? Memerlukan paling banyak. Memerlukan paling banyak apa? Oksigen. Okey, oksigen. Untuk apa? Untuk bernafas lah. Sebab bilangan pergerakan naik turun dada tu ialah berkaitan dengan
bernafas. Okey, bila awak bernafas, bila awak sedut, okey, dada awak naik. Bila awak hembus udara, dada awak menurun. Okey, berkaitan dengan pernafasan. Jadi inference ialah kenapa kamu kata aktiviti berlari paling banyak? Kerana aktiviti berlari memerlukan paling banyak oksigen untuk bernafas. Okey, boleh ya? Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan C. Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada penyiasatan ini? Kesimpulan. Yang ni cikgu dah pernah sentuh sikit-sikit kan? Okey, kesimpulan. Soalan C, kesimpulan. Bila awak nak buat kesimpulan ataupun dia panggil juga hipotesis, ada juga soalan dia tanya hubungan, jawapan sama je. Kamu guna perkataan semakin. Okey, semakin. Semakin apa? Ini semakin yang pertama dan semakin yang kedua. Ada dua kat sini semakin. Okey, nanti bila kita bersemuka nanti cikgu akan ajarlah. Okey, hari ni awak ambil dulu. Okey, semakin apa? Semakin bertambah cergas jenis aktiviti, semakin bertambah bilangan pergerakan dada menurun dan menaik dalam seminit. Dapat tak? Okey, semakin. Lepas semakin, awak letak perkataan bertambah. Kenapa letak bertambah? Okey, semakin bertambah cergas sesuatu aktiviti. Okey, semakin kalau sesuatu aktiviti, contohnya berlari tadi, dia lebih cergas berbanding dengan berjalan dan membaca kan? Kalau membaca kita duduk je, berjalan santai-santai je. Tapi berlari, kenapa? Dia adalah aktiviti yang lebih cergas. Okey, jadi semakin bertambah. Apa berlaku dekat bilangan pergerakan dada? Bertambah lah kan? Semakin bertambah cergas sesuatu aktiviti, semakin bertambah bilangan pergerakan dada menurun dan menaik dalam seminit. Ini adalah maksud bagi kadar pernafasan. Okey, awak boleh juga kata semakin bertambah kadar pernafasan. Okay, tapi tak apalah. Okey, awak ambil yang dia punya yang dia begitu. Semakin bertambah bilangan pergerakan dada menurun dan menaik dalam seminit. Okey, boleh faham tak? Itu ialah cara kita membuat kesimpulan ataupun kadang-kadang dia panggil hipotesis, kadang-kadang dia panggil hubungan. Okey. Kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Apakah maksud perkumuhan dan penyatinjaan? Okey, perkumuhan. Dah pernah buat dah yang ni. Okey, ingat tak? Okey, soalan 3A. Apakah maksud perkumuhan dan satu lagi penyatinjaan? Okey, perkumuhan apa? Proses penyingkiran bahan buangan daripada badan. Okey, perkumuhan ialah proses penyingkiran bahan buangan. Daripada mana? Daripada badan. Daripada badan. Okey, apa pula penyatinjaan? Okey, kita dah belajar ni. Penyatinjaan ialah proses penyingkiran juga. Proses penyingkiran apa? Proses penyingkiran
Okey, penyingkiran apa? Penyingkiran tinja. Awak dah tahu kan maksud tinja. Okey, melalui apa? Tinja. Disingkirkan melalui apa? Melalui dubur. Okey. Kita teruskan dengan soalan B. Nyatakan hasil bagi setiap organ perkumuhan di bawah. Dia suruh nyatakan hasil. Okey. Yang pertama tu gambar apa tu? Itu adalah gambar peparu. Apa yang disingkirkan? Peparu singkirkan apa? Karbon dioksida dan juga apa? Dan wap air. Jangan lupa wap air. Okey, yang kedua tu gambar apa? Itu ialah gambar keratan rentas bagi kulit. Okey, kulit singkirkan apa? Dah tahu ni. Okey, senang je ni. Kulit menyingkirkan air kencing Betul? Kulit menyingkirkan peluh. Okey? Okey, seterusnya gambar apa tu? Macam biji kacang tu. Itu ialah gambar apa? Itu adalah gambar ginjal ataupun bukan tulis ginjal ya. Gambar ginjal ataupun kalau mak ayah kita dia tak panggil ginjal, dia panggil buah pinggang. Okey, ada dua tu buah pinggang. Jadi apa yang disingkirkan melalui ginjal? Okey. Ini ialah ginjal menyingkirkan air kencing. Ni tempat proses air kencing. Okey, kita teruskan dengan soalan C. Mengapa perkumuhan dan penyah tinjaan ini penting? Penting tak? Perkumuhan penyah tinjaan ni. Cuba awak tak perlu penyah tinjaan, tak perlu perkumuhan. Seminggu, cuba. Boleh hidup tak? Apa pentingnya perkumuhan dan penyah tinjaan? Dua-dua ni. Kenapa dia penting? Sebab kalau awak tak singkirkan, soalan C, kalau awak tak singkirkan tinja ataupun hasil perkumuhan dalam badan awak, dia akan jadi apa? Hasil perkumuhan dan penyah tinjaan yang tidak disingkirkan daripada badan akan apa? Akan menyebabkan apa? Akan mengeluarkan apa? Bahan kumuh, bahan tinja ni yang tidak dikeluarkan ni, dia akan mengeluarkan toksik. Dia akan mengeluarkan toksik yang akan menyebabkan penyakit. Ni. Kalau awak tak buang hasil perkumuhan, tak buang hasil penyah tinjaan, ini ni akan mengeluarkan bahan ni. Bila kamu simpan dalam badan, dia akan mengeluarkan toksik, dan toksik ni lama-lama berkumpul akan menyebabkan penyakit. Okey? Seterusnya, kita tengok soalan 4. Rajah di bawah menunjukkan satu gerak balas manusia terhadap rangsangan. Soalan A. Namakan organ deria yang terlibat dalam gerak balas di atas. Bila tengok tong sampah, bila berada berhampiran dengan tong sampah, organ mana yang akan bergerak balas?
Kamu buat apa? Tutup telinga. Tengok tong sampah, tutup telinga. Apa yang akan kamu buat? Okey, kamu akan automatik menutup hidung. So, organ yang terlibat ialah hidung. Okey. Soalan yang keempat. Tak muat dah. Okey, A jawapannya ialah hidung. Okey, seterusnya. B, nyatakan rangsangan dan gerak balas yang terlibat. Apa dia rangsangan yang kita dah belajar dah sebelum ni? Apa dia gerak balas? Rangsangannya apa? Okey, nombor 4B. B. Okey, awak tulis rangsangan. Nak jawab soalan ni awak tulis dua-dua lah, rangsangan. Satu lagi ialah gerak balas. Okey, rangsangan apa? Apa yang gerak balas buat bila terima rangsangan? Rangsangan ialah terhidu apa? Apa dia? Dekat gambar tu. Terhidu bau sampah. Okey. Terhidu bau sampah. Apa dia gerak balas yang awak buat bila terhidu bau sampah? Menutup hidung. Ini senang je ni. Okey, budak tadika pun tahu. Okey, kalau jumpa terhidu bau busuk, dia akan menutup hidung. Ini automatik, tak ajar pun tahu. Okey, fitrah manusia. Okey, soalan C. Apakah kepentingan gerak balas terhadap rangsangan tersebut? Kepentingan gerak balas. Cepat-cepat tutup hidung bila bau sampah. Apa kepentingan dia? Okey, dah tak muat dekat situ. Cikgu padam yang ni. Okey. Kepentingannya ialah, kalau awak tak tutup hidung, apa berlaku? Okey, soalan C ya. Okey, soalan C. Apa kepentingan kalau tak tutup hidung? Okey, kamu akan sesak nafas. Jadi, bila tutup hidung dapat mengelakkan sesak nafas. Okay. Mengelakkan sesak nafas. Okey. Ada lagi tak jawapan lain selain daripada sesak nafas? Kalau sekejap-sekejap, tak apalah. Tapi kalau memang hidup dalam sampah, di tempat yang busuk, hari-hari duk hidup, boleh juga, selain daripada mengelakkan sesak nafas, boleh juga akan menyebabkan mendapat penyakit. So, kepentingannya ialah, satu, mengelakkan sesak nafas, satu lagi ialah mengelakkan dari mendapat penyakit. Ini adalah antara kepentingan rangsangan dan gerak balas bagi gambar rajah yang ditunjukkan. Okey, seterusnya soalan yang kelima. Nyatakan satu tabiat yang dapat mengganggu proses gerak balas manusia terhadap rangsangan. Jelaskan. Okey, Allah dah jadikan kita, okey, bila ada rangsangan, automatik ada gerak balas. Jadi, apa tabiat yang boleh mengganggu gerak balas, proses gerak balas tu? Kamu dah belajar yang ni. Ada berapa yang boleh mengganggu proses gerak balas? Satu ialah, soalan nombor 5. Yang pertama ialah menghidugam. Betul? Menghidugam. Ataupun ada lagi apa dia? Selain menghidugam, minum arak. Kamu pilih satu je ya. Okey. Menghidugam. Kalau pilih menghidugam, tulis menghidugam. Ataupun kamu juga boleh pilih minuman
beralkohol. Dan satu lagi apa? Satu lagi ialah menyalahgunakan dadah. Menyalahgunakan dadah. Jadi menghidu gam, minum minuman beralkohol. Ini arak lah. Minuman beralkohol ni ialah arak dan juga menyalahgunakan dadah. Ini antara 3 tabiat yang boleh mengganggu proses gerak balas manusia terhadap rangsangan. Okey? Jadi kamu pilih salah satu sebab dia minta satu je kan? Okey, satu lagi dia kata jelaskan. Awak tak boleh pilih je. Contohnya awak ambil ni. Minum minuman beralkohol. Awak pilih yang ni. Jadi yang ni tak payah tulis lah. Kalau awak pilih yang ni, yang dua ni tak payah tulis. Jelaskan. Kenapa? Kerana apa? Minum minuman beralkohol. Okey, cikgu padamlah, nanti awak keliru. Okay, cikgu tulis semula. Okey. Minum minuman beralkohol menyebabkan manusia lambat bergerak balas. Terhadap apa? Terhadap rangsangan. Dia nampak rangsangan tapi otak dia lambat bagi maklumat. Sebab itulah kita tengok dalam surat khabar selalu diceritakan langgar, pemandu mabuk, pemandu yang minum minuman keras ni melanggar orang, melanggar kenderaan lain, ada yang sampai meninggal. Sebab apa? Sebab bila dia minum minuman beralkohol ni, otaknya jadi lambat respon, lambat bergerak balas terhadap rangsangan. Dia nampak orang kat depan, tapi dia lambat bertindak. Kalau orang yang tak minum minuman keras, bila dia nampak, dia akan cuba elak. Tapi orang yang minum arak ni, dia tak lambat. Dia nampak, tapi dia lambat bertindak balas. Okey, jadi itu saja soalan perbincangan kita hari ni. Jadi cikgu harap awak tandalah buku awak tu. Yang salah buat pembetulan guna pen merah. Okey, itu saja untuk hari ni. Kita akan sambung di lain masa. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.